One, two, three, two, two. La 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 la. Santai saja Pak, santai saja. Duduk dulu Mbak. Manis sungguh gula Melaka, jangan dibancuh, dibuat sebat. Sungguh teguh adat pusaka, biar mati anak, jangan mati adat. Adat istiadat dan patah larang merupakan warisan nenek moyang kita. Tanpa mengekalkannya, ia akan dilupakan dan ditelan zaman. Masyarakat Malaysia kaya dengan bangsa dan suku kaum. Ia mempunyai banyak tradisi seperti adat istiadat dan patah larang yang membolehkan kumpulan itu berfungsi dengan aman dan teratur. Ini kerana dalam kedekasan ia mempunyai unsur-unsur nilai mulia yang tersembunyi di dalamnya. Namun begitu, disebabkan oleh era pemodenan, adat dan patah larang ini dipandang remeh dan kurang digunakan oleh masyarakat pada masa kini, terutamanya golongan muda. Jadi, marilah kita belajar tentang adat istiadat dan patah larang yang digunakan ataupun yang terdapat di dalam Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammadin Ashraf bin Jasni. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang isu dan permasalahan kerajaan di dalam konteks adat dan pantang larang. Terdapat dua yang dapat saya simpulkan, iaitu daripada segi positif dan negatif. Daripada segi positifnya, iaitu hanya pada tiga, iaitu haiwan peliharaan, permakanan dan adat dan pantang larang. Daripada segi adat dan pantang larang, ia menjadi pertemuan antara kaum Cina dan kaum Melayu. Kaum Cina menganggap nombor 4 sebagai nombor yang malang, manakala ia bercanggah dengan kepercayaan kaum Melayu. Yang kedua, daripada segi haiwan pemeliharaan, kaum Melayu dan kaum India, kaum Cina menjadi pertemuan. Kaum Cina dan kaum India menganggap haiwan pemeliharaan anjing sebagai haiwan pemeliharaan, manakala anjing dianggap sebagai haiwan kotor dan haiwan yang haram di sisi agama kaum Melayu. Yang terakhir, daripada segi pemakanan, kaum India menganggap lembu sebagai haiwan yang suci serta bersih, manakala kaum Melayu menganggap haiwan lembu sebagai sajian utama ketika kenduri diadakan. Saya akan meneruskan untuk membahaskan tentang isu dan permasalahan kajian. Antaranya berlakunya pertembungan budaya antara kaum Melayu dan kaum Cina dalam aspek penyediaan makanan. Kita dapat lihat satu pasangan memuat naik gambar menikmati dengan bak putih sambil meletakkan logo halal jakim sambil mengucapkan selamat berbuka puasa. Seterusnya, pertembungan budaya melalui kaum India dan kaum Melayu dalam aspek berhias. Sebagai contoh, bagi kaum India, mereka membenarkan kaum lelaki dan kaum wanita untuk bertindik. Perkara ini sering dilakukan oleh anak pertama. Seterusnya, bagi kaum Melayu, mereka hanya membenarkan kaum wanita bertindik, manakala diharamkan bagi kaum lelaki untuk bertindik. Akhir sekali, pertembungan budaya melalui kaum Melayu dan kaum Cina dalam perkahwinan. Sebagai contoh, kaum Melayu tidak membenarkan pasangan pengantin keluar sebebas-bebasnya sebelum perkahwinan berlangsung. Bagi kaum Cina pula, mereka tidak dibenarkan menghadiri majlis pengebumian 3 bulan sebelum dan selepas perkahwinan berlangsung. Seterusnya adalah objektif bagi kajian ini. Terdapat 3 objektif yang diletakkan sebagai panduan untuk menjalankan kajian, iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti dan mengkaji adat dan patang larang bagi setiap kaum yang terdapat di Malaysia. Seterusnya adalah kajian ini bakal menjelaskan tujuan sesuatu bahasa pantang larang diwujudkan. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir, kajian ini akan dapat menentukan perbezaan atau membuat perbandingan mengenai adat dan pantang larang untuk pelbagai kaum di Malaysia. Pada aspek skop kajian pula, kajian ini merupakan sebuah penelitian tentang pantang larang dan kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia. Pantang larang dapat dikelaskan kepada satu kajian tentang penggunaan bahasa yang secara tradisinya tertumpu kepada faedah praktikal dan kebijaksanaan dalam Malaysia menggunakan bahasa pantang larang. Setiap kaum mempunyai pantang larangnya itu sendiri, dan antara kaum yang menggunakannya ialah kaum Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban.
Walaupun kesemua kaum ini mempunyai pantang larang yang diamalkan oleh kaum-kaum ini adalah berbeza. Inilah menunjukkan Malaysia daripada masyarakat majmuk. Seterusnya, adat pantang larang kanak-kanak yang kedua ialah tidak boleh memotong kuku pada waktu malam, nanti pendek umur. Memotong kuku pada waktu malam dilarang kerana dikhawatiri boleh mendatangkan kecederaan kereta memotong kuku. Hal ini kerana keadaan pada waktu malam pada zaman dahulu belum dilengkapi bekalan elektrik dan hanya menggunakan pelita yang cahayanya hanya sama-sama. Seterusnya, adat pantang larang untuk bayi. Contohnya, tidak boleh diterlentangkan bayi di luar rumah melihat langit kerana dibimbang akan menjadi gila. Udara di luar rumah tidak bersih dan bayi dikatakan dapat melihat makhluk halus mengikut kepercayaan orang terdahulu. Jadi, berkemungkinan bayi akan mudah diganggu makhluk halus. Namun begitu, tujuannya untuk menjaga keselamatan dan kesihatan bayi. Aktiviti dan proses kajian. Adat pantang larang ini dikategori mengikut peringkat atau fasa, misalnya untuk bayi, kanak-kanak dan golongan dewasa. Kebanyakan pantang larang ini digunakan untuk tujuan mendidik masyarakat agar mengamalkan nilai-nilai murni berkelakuan sopan, menjaga keselamatan diri dan kesihatan dalam kehidupan harian. Adat dan pantang larang untuk lelaki dewasa, contohnya bersiul di dalam rumah dikatakan rumah akan dimasuki ular. Sebahagian masyarakat Melayu mempercayai bahawa bersiul di dalam rumah akan menyebabkan ular memasuki rumah. Perbuatan bersiul ini seringkali dilihat dilakukan oleh golongan dewasa atau anak remaja dengan tujuan untuk menghiburkan hati mereka. Menurut kepercayaan agama Islam, rumah bukan hanya didiami oleh manusia, malah malaikat juga dikatakan sentiasa ada untuk melindungi penghuni di dalam rumah tersebut. Adat pantang larang untuk perempuan dewasa. Yang pertama, bercelak pada waktu malam dikatakan rupa boleh menjadi hantu. Golongan perempuan dilarang bercelak pada waktu malam kerana pada masa dahulu tiada bekalan elektrik dan hanya diterangi cahaya lilin dan pelita. Hal ini menyebabkan penglihatan pada waktu malam menjadi sama-sama. Oleh itu, perbuatan bercelak dilarang kerana habuknya mungkin akan memasuki mata. Yang kedua, makan bertindih pinggan dikatakan menjadi madu orang. Sebenarnya, larangan ini bertujuan untuk mengelakkan seseorang itu dilihat tidak sopan kerana menggunakan banyak pinggan ketika makan, seolah-olah menunjukkan sifat tamak pada diri seseorang. Seterusnya, adat pantang larang untuk kanak-kanak. Yang pertama, tidak boleh duduk di atas bantal, punggung akan terkena bisul. Tujuan adat pantang larang ini digunakan kepada kanak-kanak adalah untuk melarang mereka menjadikan bantal sebagai alat permainan atau tempat untuk duduk. Hal ini kerana bantal merupakan objek yang digunakan untuk mengalas kepala semasa tidur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak bahaskan berkaitan dengan perbaikan adat resam yang menjadi satu simbolik bagi rakyat di Malaysia. Yang pertama, adat resam adalah menyatu padukan rakyat di negara kita. Kita sedia maklum bahawa rakyat di negara kita mempunyai pelbagai kaum. Sebagai contoh, majoriti besarnya diungguli oleh masyarakat Melayu, Cina dan India. Dan yang kedua, adat resam dan pantang larang juga menjadi sebuah simbol dan identiti yang melambangkan masyarakat majmuk di negara kita. Oleh itu, kita dapat menarik minat para pelancong luar untuk mengunjungi Malaysia dan mempelajarinya. Sebagai contoh, masyarakat Melayu masih lagi mengamalkan tradisi turun-temurun iaitu malam berinai. Malam berinai diamalkan sebelum menjelangnya hari perkahwinan bagi dua sejoli. Jadi, masyarakat di negara kita masih lagi mengekalkan kelestarian adat resam dan pantang larang sebagai perpaduan dan sebuah simbol yang unik di negara kita. Okey, jadi pada hari ini saya akan membentangkan data yang kami perolehi semasa melakukan analisis kajian. Buat penonton anda,
Kaedah-kaedah yang kami gunakan untuk proses ini ialah dengan menemu ramah beberapa orang responden dan menyediakan Google Form bagi melakukan tinjauan terhadap pengetahuan masyarakat mengenai adat dan pengetahuan di Malaysia. Setelah meneliti respon-respon yang diperoleh dari Google Form itu, majoriti daripada responden adalah berumur 20 hingga 25 tahun dan 60% darinya adalah berbangsa Melayu. 20% dari bangsa Cina, 10% dari bangsa India dan 5% dari lain-lain bangsa. Antara soalan yang diajukan di dalam Google Form itu ialah, setujukah anda bahawa adat serta pantang larang memberikan impak yang positif dalam mengekalkan keharmonian dan keunikan negara? Dan soalan ini mendapat perhatian kami setelah 100% responden memilih setuju berbanding tidak setuju. Soalan lain adalah termasuk, adakah anda bersetuju bahawa adat resam ini masih perlu diamalkan pada zaman kini? Dan majoriti iaitu 90% memilih setuju berbanding tidak setuju. Jadi dengan ini, apa yang saya dapat simpulkan ialah adat resam dan pantang larang masih lagi diterima baik oleh masyarakat pada generasi sekarang. Kesan adat dan pantang larang. Kesan adat dan pantang larang dapat mendidik sifat yang terpuji dalam diri. Kami telah menemu ramah beberapa orang responden dan hasil daripada temu ramah itu, seorang responden berbangsa Cina menyatakan pendapat bahawa dengan pantang larang yang diamalkan dalam keluarganya, ia dapat mengawal sikapnya dan memastikan dia tidak membuat sesuatu yang tidak baik, memupuk diri untuk lebih berwaspada. Hal ini dapat dibuktikan ketika seorang responden berbangsa Melayu yang menyatakan bahawa pantang larang dapat elakkan sesuatu kejadian buruk berlaku pada dirinya. Contohnya, masyarakat Melayu melarang anak-anak mereka untuk makan dalam gelap, kononnya akan makan bersama hantu. Perkara tersebut dapat membuatkannya lebih berwaspada dan terhindar daripada risiko tercekik semasa makan dalam gelap. Sekian saja daripada saya. Pergi ke pasar membeli dada. Sekian saja. Terima kasih.